Agama hari ini hanya dilihat dalam satu sudut yang sangat-sangat kecil. Dia hanya dilihat dalam bentuk agama yang digunakan sebagai satu syahadah, sebagai solat, sebagai puasa, sebagai zakat, dan kemudian hanya diperlihatkan ketika mana kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Itulah ruang yang kita lihat hanya melibatkan agama, tetapi skop agama itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat personalized. Al-Quran, dia mesti rasa sangat dekat dengan kita. Dia mesti rasa cinta, bukan kerana terpaksa, tetapi kerana kita buat hanyalah kerana cintakan Allah, dan Allah memberikan kita satu bentuk rujukan, satu bentuk manual, satu bentuk panduan. Yang hari ini manual tersebut sudah pun kita ketepikan, sudah kita buang, sudah kita rasakan nilainya hanyalah dalam bentuk untuk mengumpul pahala semata-mata. Dan hari ini setelah 1400 tahun perjalanan Al-Quran ini, telah pun kita jadikannya sebagai satu amalan berbentuk ritual semata-mata. Kita membacanya, kita rasa tak apa kalau kita tak memahaminya, tak penting untuk kita fahaminya. Janji aku dapat kredit dari sudut pahala. Itu yang kita kumpulkan. Kita kumpul baca untuk kita mengumpul harta dan juga dalam bentuk pahalanya yang kita akan claim di akhirat nanti. Itulah yang kita maksudkan hakikat lena tentang fitrah pusingan jatuh bangun agama yang perlu kita faham. Al-Quran ceritanya mesti dibaca dengan faham. Baca mesti kita dapat kefahaman. Kalau baca tapi tak faham, itu belum mencapai tujuan maksud pembacaan tersebut. Bagaimana Al-Quran itu harus kita kuasai mesejnya supaya kita menjadi umat yang hebat, umat yang kuat. Apa yang hendak disampaikan Allah melalui Al-Quran, melalui kitabnya dan juga sunnah Rasulullah SAW itu adalah satu bentuk praktis yang kita hari ini cuba sambungkan semula daripada apa yang Rasulullah bangkitkan daripada 23 tahun perjuangan Rasulullah dalam membawa kitab Al-Quran ini menjadi satu yang tinggi, untuk dizahirkan, untuk diletakkan dengan penuh semangat juang dan roh agar ianya boleh menjadi satu kebangkitan umat. Bukan saja berlaku di kota Mekah, tetapi dia turut juga dirasai untuk seluruh dunia. Kalau boleh, biarlah kita bermula daripada sekarang, goncang diri kita untuk bangun daripada tidur yang lena selama kita berada di atas muka bumi Allah ini, selama kita bernyawa, tetapi hakikatnya kita sedang lena. Wallahu 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 wallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang berserta dengan petunjuk, hidayah, taufik dan inayahnya, pada pagi ini dengan keberkatan masa, dengan kenikmatan umur, usia di tahun baru, tahun 2021 dah, kita diberikan peluang, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi dalam program Bicara Maqasid, untuk kita mencari, menyingkap, berusaha untuk membuka semula lembaran Al-Quran itu untuk kita lihat dari sudut terjemahannya yang akan membawa kita kembali semula kepada kefahaman dan melihat semula Al-Quran sebagai satu petunjuk yang akan menceritakan kepada kita pelajaran, peringatan, nasihat yang akan membawa kita kembali semula ke landasan agama yang sebenar. InsyaAllah, apa yang dinampakkan dalam intro tadi, jadi intro tadi tu saya kena terima kasih kepada Kak Ros
Kak Roslina, kalau ikutkan nama penuh dia, Kak Roslina Saidin, daripada Umrah RU berapa tu, 34 tak silap saya. Dan juga yang mengikuti Vacation Baitul Maqdis, sekarang dah bersama dengan alumni umrahnya, dah ikut sekali dalam program-program bicara maqasidnya, dan mengambil inisiatif untuk membuat sedikit sebanyak snippet untuk dikongsikan kepada sahabat-sahabat. Jadi selain daripada saya yang buat snippetnya, ada lagi daripada kalangan-kalangan sahabat-sahabat bicara maqasid yang kadang-kadang tu tengok seronok apabila mencari jalan untuk menyampaikan mesej daripada program-program yang kita buat daripada episod-episod yang terdahulu. Alhamdulillah, pada pagi ni 1 Januari 2021, kita ambil sebagai satu peluang dalam hari Jumaat pula, yang sangat berkat, sangat barakah, sangat orang kata ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam pada hari ini, penghulu segala hari. Kita cuba memanfaatkan untuk kita jadikannya sebagai satu hari yang berkat untuk kita memulakan langkah pertama di tahun 2021. Walaupun ini adalah tahun Masihi, dia tetap adalah satu tahun dalam kalender kita yang kita kena raikan, dan dalam tahun Hijriah pun kita raikan, dan dalam tahun Masihi pun kita kena sama-sama ambil tahu. Sebab apa? Tahun mungkin berbeza dari segi Masihi dan Hijri, tetapi yang kita nak manfaatkan adalah bagaimana takwim tahunan kita itu betul-betul kita wujudkan dengan sepenuh program-program yang membina diri kita, daripada kita terus lalai daripada takwim-takwim yang juga sedang dibina oleh Dajjal dan juga musuh-musuh Islam. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sedang hidup dalam keadaan kita rasa kita sudah Islam, kita rasa kita sudah hidup dalam satu acuan agama yang sempurna. Rupa-rupanya kita masih lagi sedang teraba-raba, kita masih lagi dalam keadaan tak tahu, tak tentu arah, masih lagi mencari jalan. Macam mana kita nak menjadi umat yang benar-benar faham, benar-benar jelas, benar-benar memahami hakikat hidup dalam agama yang hak. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung sedikit program daripada perbincangan kita pada minggu lepas. Kalau minggu lepas hangat juga kita sembang, kita stop sekejap, sambung balik dalam 25 minit kemudian terus masuk isu riba. Agak panjang isu riba tu kita cuba ulas, sebab itulah yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Ramai yang tidak jelas, ramai yang tidak faham, ramai yang masih lagi bersangka-sangka. Ujungnya bila dah sampai satu usia yang dah penghujung, baru kita tersedar kita rupanya terperangkap dekat dalam satu dogma dan stigma masyarakat, yang mana kita tanpa sedar dibentuk dengan menggunakan falsafah pembangunan dan juga kemodenan, sehingga kita terlupa kita berada dalam sistem Dajjal, sistem mereka yang sengaja mereka cipta untuk memesongkan akidah kita tanpa kita sedar, tanpa kita fahami acuan yang mereka bentuk itu daripada acuan mereka. Kita sangka kita sudah berada dalam acuan agama yang sebenar. Rupa-rupanya acuan kita ini sudah pun diracun, sudah pun diubah, ditukar, dipesongkan sedikit demi sedikit daripada sejarahnya, daripada sistem kewangannya, daripada sistem masyarakatnya, dari segi sistem ekonomi, sistem kekeluargaan, hinggalah kepada sistem pendidikan kita sendiri telah pun dituba, menyebabkan apa yang kita dapat hari ini hanya dalam bentuk sangkaan-sangkaan yang kita percaya dan yakin berdasarkan buku yang kita terima. Ilmu datang daripada pelbagai arah. Ada ilmu datang keluar daripada mulut orang yang kadang-kadang ada yang skeptikal. Ni nak terima ke, nak ambil sahaja sebagai satu cerita, ataupun kita jadikannya sebagai sesuatu basis yang kita boleh pegang sebagai fakta. Ada orang yang sangat strict memegang kepada buku dan juga hujah-hujah yang ada di dalam kitab. Tak apa, itu disiplin yang memang sudah dididik. Tetapi kita kena ingat, ada benda yang datang melalui periwayatan, ada benda yang datang melalui sesuatu yang kadang-kadang tidak direkodkan, ada benda datang melalui kefahaman yang diturunkan secara laduni. Minggu lepas kita sembang tentang konsep talaki, laduni dan mursyid. Macam mana kita nak dapatkan satu ilmu, kita kena bertalaki. Ada orang bertalaki bukan sekadar talaki dengan membaca kitab semata-mata, tetapi dalam proses talaki itu dia diajar adab. Dalam pendidikan adab, dia diajar tentang akhlak.
dalam pendidikan akhlak. Akhlak itu mencipta karakter. Dengan karakter itu dia mencipta satu pack. Dia tak boleh cipta seorang, dia kena cipta 2-3 orang. Daripada pack itu dia mampu untuk membina satu ketumbukan manusia yang mempunyai fikrah yang sama, yang mempunyai kefahaman yang sama, mempunyai acuan dan mold pendidikan yang sama. So dari pack ni dia akan datang dan masuk ke dalam masyarakat. Dia akan mempengaruhi masyarakat. Dia akan membentuk masyarakat. Dia akan menjadikan masyarakat setempat itu sebagai satu tempat untuk eksperimen, mengkaji adakah ilmu yang dia dapat ini dapat masuk ke dalam packnya yang dicipta dalam bentuk yang lebih besar, skala yang lebih besar. Dan sebenarnya benda ini itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok daripada sejarah turun je wahyu pertama sampailah kepada kita pada hari ini. Bermula daripada Rasulullah, Islam itu dibangkitkan di dalam gua. Gua yang pada ketika itu adalah sebuah gua yang duduk di puncak Jabal Nur, tidak jauh daripada kota Mekah, yang mana ketika itu masyarakatnya duduk dalam keadaan jahil. Masyarakat yang jahiliah ini, yang jauh daripada fahaman agama yang sebenar, walaupun Mekahnya ada depan mata, Kaabahnya ada depan Kaabah tu sudah ada sebagai satu tempat untuk berkumpul, melakukan ibadah haji, untuk melakukan ibadah umrah. Ada dah Baitullah. Maksudnya Islam dah ada belum? Sudah ada Islam ketika itu. Dan Islam yang ada waktu itu hanya tinggal nama. Baitullahnya ada, ibadah hajinya dah ada, umrahnya sudah ada. Even kalau kita buka ayat-ayat yang menunjukkan tentang orang-orang yang, kalau kata siqayah, sukayah, orang yang memberi minum kepada jemaah-jemaah haji. Ini dalam surah 9 ayat 19 dinampakkan. Surah At-Taubah ayat 19, bagaimana adakah sama orang yang memberi minum dengan orang yang beriman kepada Allah. Kalau kata takat bagi minum saja, kalau kata cerita Abu Jahal ni, dia dinampakkan adalah orang yang mengurus jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah yang datang daripada luar kota Mekah ketika zaman dia menjaga Mekah waktu itu, dan dialah yang menguruskan bersama-sama dengan kerabat dia. Abu Lahabnya kan, sekali dengan Abu Sufyannya, sekali dengan sahabat-sahabat di kalangan Abu Talibnya, Abu Muttalib. Semua orang ni adalah orang-orang yang menguruskan jemaah-jemaah haji ketika itu. Dan Mekah memang sudah menjadi sebahagian daripada laluan yang datang untuk perdagangan dan juga untuk peribadatan. Jadi kita melihat pada zaman kita, apa yang berlaku tidak lagi jauh daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi. Hakikatnya ketika mana kita melihat apa yang berlaku ketika zaman Rasulullah adalah satu peringkat di mana agama sudah terpisah daripada kefahaman. Islamnya sudah ada, masyarakatnya menunaikan ibadah umrah, masyarakatnya menunaikan ibadah haji, tetapi mereka tidak memahami hakikat kebenaran. Sebab itu setiap kali kalau kita ikut daripada perintah untuk Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan, keluar daripada gua, Nabi mula menyampaikan perintah secara terang. Sebelum itu masuknya golongan-golongan as-sabiqul awal. As-sabiqul awal ni adalah orang-orang yang beriman, pertama-tama sekali beriman kepada Rasulullah. Daripada senarai itu ada lebih kurang 59 orang. Sebenarnya ada 40 orang kalau ikutkan. 40 orang dipanggil sebagai as-sabiqul awal. Daripada yang pertama sekali, Khadijahnya, masuklah Ali, masuklah Abu Bakar, masuklah sahabat-sahabatnya, sampailah yang terakhir sekali yang dikatakan masuk, yang ditunggu-tunggu sangat oleh Rasulullah itu antara dua Umar, sama ada Umar daripada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. So yang masuknya adalah Umar Al-Khattab. So dia dalam kategori as-sabiqul awal ini adalah orang yang diliskan sebagai orang yang ke-58. Ni kalau ikut list yang saya dapat lah, dia adalah daripada kalangan orang yang ke-58 yang masuk ke dalam jemaah as-sabiqul awal. Itu pun pada tahun ke berapa? Pada tahun ke-7 dan ke-8 kenabian. Dah hujung-hujung tak? Dah hujung-hujung dah sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW ni panjang cerita dia. Kalau kita baca sejarah Nabi, hanya kita baca dari sudut yang pendek, kita cuma baca dari sudut timeline, kita boleh nampak timeline Nabi tu panjang mana, 23 tahun. Tapi dari segi fakta yang kita terima daripada kelas-kelas yang kita masuk dalam waktu sekolah itu, kita tak belajar secara timeline. Kita cuma belajar secara metodologi ataupun pedagogi yang Nabi bawa dalam membawa Islam itu keluar daripada Mekah, masuk ke Madinah, lalu masuk balik ke Mekah. 23 tahun itu diceritakan tanpa kita memahami perjalanan Nabi membawa Islam itu secara kafah.
So kalau betul-betul nak memahami bagaimana 23 tahun Rasulullah SAW itu membina umat, kemudian membangkitkan mereka, mengejutkan mereka daripada tidur, dia adalah satu kisah yang sangat-sangat menarik untuk kita fahami. Baca bukan sekadar kita baca untuk kita dendangkan kepada anak-anak, tapi kisah pembangunan Nabi itu adalah sesuatu yang kita kena baca untuk kita faham. Kemudian kita bawa pula benda itu sebagai satu bentuk praktis. Kita nak kena kejutkan anak-anak kita. Secara senyap-senyap, bagaimana kita nak membina anak-anak kita dalam kefahaman yang karakter yang Allah nak melalui pembinaan Al-Quran. So kita kena baca Quran dalam bentuk dua kaedah. Pertama, mengikut kaedah dalam pembukuan Al-Quran secara mushaf. Secara mushaf, dia ada cerita dan kaedah dia daripada surah pertama sampailah surah ke-114. Itu satu kaedah. Tapi yang ni, kaedah ni kita dah buat banyak tahun dah. Daripada kita kecil, dikenalkan dengan muqaddam. Baca surah An-Naba, surah 30 kan, surah 3, juzuk 30 tu kita baca An-Naba sampailah habis. Kemudian barulah kita baca daripada surah yang pertama balik, surah Al-Fatihah, sampailah kita khatam 114 surah. Kenapa kita kena mula dengan surah An-Naba? Yang ni ramai orang tak tanya. Ramai orang kecil-kecil suruh anak, okey, belajar muqaddam. Muqaddam bermula daripada surah An-Naba. Apa cerita An-Naba? Jadi An-Naba itu kalau kita lihat dari segi maknanya, dia adalah satu berita besar. An-Naba bermaksud berita besar. So bila kita suruh anak kita baca muqaddam, dia walaupun namanya muqaddam ni muqaddimah, permulaan, pendahuluan. Kita suruh anak kita baca muqaddam. Kita berikan anak kita satu pengenalan. Ni kau kena baca ni. Kita suruh dia baca muqaddam, dia pun bacalah muqaddam kan, amma yatasaalun anin naba'il azim, apa semua tu, masuk surah Abasa, masuk surah ini, masuk sampai habis. Lepas tu kita pun buatlah satu program selepas khatam Quran, majlis khatam Quran dan selesai. Tapi kita lupa apa falsafah pendidikan di sebalik kita nak bagi tahu anak kita tentang muqaddam. Kita sendiri pun sebagai mak bapak pun muqaddam pun kita kadang-kadang kita tak faham. Muqaddam, An-Naba adalah cerita tentang satu berita besar. Apa berita besar yang kita nak kena sampaikan ke anak kita? Ni adalah satu benda yang melibatkan fundamental. Anak kita daripada usia dia pandai saja membaca, kita dah kenalkan di Al-Quran, engkau kena baca surah An-Naba ini sebab ini adalah cerita tentang perselisihan manusia. Ni sebenarnya itulah cerita An-Naba. Anin naba'il azim, satu berita yang sangat besar. Apa yang mereka mukhtalifun, ni satu golongan yang sedang berselisih. Hari ni kalau kita tengok depan mata kita, anak kita yang hidup di zaman kita ni, dia buka saja paper, dia buka saja surat khabar, dia buka saja YouTube, dia buka saja Facebook, dia buka saja media sosial yang ada, dia akan menampakkan satu perselisihan manusia, baik dari segi politik, baik dari segi ekonomi, baik dari segi akhlak, baik dari segi kefahaman agama. Ini cerita tentang satu benda yang sangat-sangat besar. Sebab anak kita, dia akan membesar dan dia akan masuk ke dalam sistem ini. Dia akan masuk ke dalam sistem pendidikan. Dia akan masuk ke dalam sistem politik. Tak boleh elak. Kita tak tahu anak kita besar nanti dia nak jadi apa. Besar nanti dia mampu untuk menjadi sesiapa saja yang dia boleh mampu untuk memimpin ketika dia dah dewasa. So dia akan jadi seorang yang kena faham tentang politik. Nabi seorang businessman. Nabi Muhammad adalah seorang usahawan. Dia adalah seorang ahli perniagaan dan dia duduk dalam sebuah tempat yang memiliki politiking yang sangat besar. Cerita tentang Mekah, daripada Darun Nadwah, parlimen kepada Mekah ketika itu yang dipegang oleh Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal menyusun struktur ahli-ahli politik yang berada dalam kabilah-kabilah di kota Mekah itu, dan dia didawangi oleh dia dan juga Abu Lahab. Semua orang tu dia dah canvas semua dengan sistem jahiliah. So Nabi nak kena ubah sistem yang ada ketika itu. Sangat berat cerita Nabi. So kita ni nak jadi orang yang sama. Jadi kenalkan anak dengan mukadimah, jangan kenalkan sekadar suruh dia baca mukaddam. Dia kena baca dengan kefahaman. Sebab ada cerita yang ada pelajaran dan peringatan yang kita nak kena faham. Cerita tentang kiamat. Kalau kita baca dulu cerita tentang kebangkitan. Macam mana nak bangkit daripada perselisihan? Kenapa kita nak kena gulung balik semua langit ni? Kenapa kita nak kena ratakan balik bumi ni?
Kenapa kita nak bangkitkan balik mereka ni sebagai manusia yang baru sahaja lahir semula? Tahu? Dimatikan dan nak dihidupkan balik. Ini cerita-cerita yang ada dalam Quran dalam bentuk mutasyabihat dan bentuk strategi. Kalau kita tak faham benda ni secara strategi, maka sampai bila-bilalah kita akan baca Al-Quran itu dalam bentuk dongeng yang akhirnya kita hanya tunggu setiap hari Jumaat, kiamat yang kita tunggu, kiamat kubra itu berlaku. Kita akan tunggu tiupan sangkakala yang pertama, kita akan tunggu tiupan sangkakala yang kedua. Bila kita tak tahu. Kita akan terus menunggu dan menunggu. Dalam masa yang sama, kita pun akan berangan-angan, tunggulah turunnya golongan-golongan yang akan menyelamatkan kita daripada golongan puak Imam Mahdinya. Nanti bila Dajjal nak turun, kita akan menunggu dan menunggu. Tetapi kita sendiri tak melaksanakan ataupun tak bertindak selari dengan kehendak Al-Quran. Kerana kita jadi orang yang menunggu. Itulah golongan minal muslimin. Dia tidak akan jadi golongan yang awalul muslimin. Awalul muslimin, Rasulullah dapat, Rasulullah terus bangkit. So anak-anak kita ni, kita nak kena didik mereka dengan fahaman supaya mereka jadi jiwa yang rijal. Bangkit untuk mengajak mereka menegakkan balik agama supaya selari dengan kehendak Al-Quran. So mukadimah itu adalah satu cerita kebangkitan. Bangkit, cerita Abasa, kemudian diterus sampailah cerita untuk mencipta mereka menjadi An-Nas. Dah dapat jadi An-Nas, barulah kita nak kenalkan dia balik kepada satu proses perjalanan Al-Fatihah sampailah dia melalui proses pembangunan insan kepada surah 76. Pergilah sampai habis balik, kita jumpa balik surah yang terakhir nanti. Ini cerita panjang sebenarnya. Kan kalau kita masuk juzuk 29, dia dah masuk kepada surah Al-Mulk, surah 67. Kan? Jadi di situ kita nak tahu macam mana dia nak mewarisi kerajaan yang sangat besar. Dia akan mewarisi satu kuasa yang sangat besar. Islam melibatkan satu bentuk kesultanan. Sebab itu kita dengar Rasulullah SAW dipanggil baginda. Kalau kita ikut baginda ni, baginda sultan, cerita tentang kesultanan. Sultan itu dalam Quran adalah kuasa. Memiliki satu kuasa, kesultanan, memiliki satu kekuasaan. Jadi Islam adalah bagaimana untuk kita mengembalikan balik kekuasaan Islam, kekuasaan agama ini menurut perintah kitab dan sunnah. Hari ini yang berkuasa bukan kitab dan sunnah. Kita hanyalah sebagai seorang manusia yang duduk di bawah sebuah kerajaan tetapi tidak memiliki penguasaan dan kekuasaan sepenuhnya mengikut ketetapan Al-Quran. So tanggungjawab kita adalah untuk membina semula umat. Walaupun kita tak boleh membina satu kekuasaan yang mengikut skill agama yang sebenar, tetapi kita mula dengan keluarga kita, kita bermula dengan kelompok kita, kita bermula dengan masyarakat kita. Itu yang sepatutnya kita ikut step-step yang Nabi Muhammad tunjukkan. Di situlah ruang untuk kita membina masyarakat yang terbuka balik mindanya berdasarkan Al-Quran. Okey. Itu satu. Dengan kaedah menurut apa yang ada berdasarkan fahaman nenek moyang kita. Kalau nenek moyang kita diajar berperingkat, bermula dari muqaddam, baru dikenalkan kepada keseluruhan isi kandungan Al-Quran. Tapi itu pun kalau kita baca secara terjemahan dan kita belajar dengan kefahaman. Kalau kita baca Quran bahasa Arab saja, tak faham apa-apa, langsung tak detail, tak mendetail, tidak pergi kepada step by step, kita faham setiap maknanya, setiap harfiahnya, setiap ayatnya, strateginya, maka kita akan jadi orang yang hanya membaca Quran dengan sangka-sangka. Dan kitalah jadi orang yang paling rugi ketika itu. Kerana Quran hanya menjadi satu bentuk bacaan, tidak menjadi satu bentuk peta yang kita susun untuk menjadi satu tongkat yang akan memimpin kita kepada jalan yang lurus. Okey, itu satu. Kaedah yang kedua adalah kaedah kita membaca berdasarkan pembangunan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada asbabun nuzul, wahyu pertama yang turun, sampailah kita membaca dengan kaedah Rasulullah berjaya menyelesaikan seluruh isu yang ada di kalangan umat Islam ketika Nabi hidup waktu itu berdasarkan petunjuk perjalanan sunnah Rasulullah SAW dengan menggunakan sunnah Nabi-Nabi terdahulu sebagai implementation dan strategi yang Nabi jadikan dalam bentuk peta
bagaimana Nabi nak gunakan acuan Rasul-Rasul Nabi-Nabi yang terdahulu. So Rasulullah tidak bertindak berdasarkan nafsu, Nabi bertindak berdasarkan wahyu. Dan wahyu yang memimpin Nabi adalah berdasarkan asbabun nuzul. Dia turun secara berperingkat-peringkat. Sama juga dengan kita. Hari ini, antara kelemahan dan kesilapan kita, lemahnya kita dalam memahami Quran, kesilapan kita pula dalam tidak meletakkan Quran pada tempatnya. Itu yang kita kena betulkan. So, bila Quran sudah dibetulkan balik bacaannya, diletakkan di dada kita sebagai satu strategi dan metod untuk kita bangunkan Islam, maka kita akan menjadikan Quran itu sebagai rujukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat balik, kita pernah sampaikan dulu, macam mana kita nak jadikan sesungguhnya daripada Allah kita datang. Ilmu itu didatangkan daripada kitab kepada Allah. Daripada Allah kepada kita. So untuk kita dapat balik jalan keluar daripada segala masalah yang kita hadapi dekat dunia ini, rujukannya ada dalam Quran, ada dalam risalah Allah, ada di dalam kitab Allah. So pasti jawapan-jawapan yang kita sedang hadapi, segala apa saja masalah ni, dah ada jawapan tak? Confirm, wajib, memang ada jawapannya dalam Al-Quran. Cuma hari ni kita hanya memahami Quran itu dalam bentuk satu kisah-kisah yang diceritakan daripada kisah-kisah Nabi terdahulu, kemudian kita difahamkan tentang hukum-hukum yang ada. Dia cuma jadi satu cerita, dia tidak jadi satu bentuk strategi. Yang ini yang kita nak kena tambah baik sikit, kualiti pembacaan kita, yang kita kena baca berdasarkan Furqan. Sebab tu Quran ada banyak nama. Ada yang dipanggil Al-Furqan, ada dipanggil Al-Mizan. Itu nama-nama. Tak kisahlah siapa yang memberikan nama-nama itu semua, kita terima ilmu itu sebagai satu bentuk nama-nama yang diberikan berdasarkan kefahaman mereka. Hakikatnya Quran mudah saja. Seperti mana yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185, itulah Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dulu definisi yang kita kena pegang. Pertama sekali, apabila manusia dalam keadaan ramat, hari ini kita keadaan ramat. Kita dalam keadaan tak faham, tak jelas, bersangka-sangka, dalam keadaan kita dilambakkan dengan segala fitnah akhir zaman. So kita dalam keadaan ramat. Panas buntut, panas punggung, panas kepala otak memikirkan segala kebejatan manusia yang ada depan mata. Lalu kita nak berubah. Maka ketika itu hudan pun turun, petunjuk pun turun, diberikan kepada kita Al-Quran, diberikan kita kitab. Untuk apa? Untuk menjadi satu bayinat, penjelasan kepada kita, untuk kita dapat memahami hakikat yang berlaku depan mata kita. Ada penjelasan dan rujukannya. Di situ datangnya Furqan. Furqan untuk kita analisa, untuk kita pertimbangkan apakah tindak tanduk dan tindakan yang kita nak kena buat berdasarkan apa yang berlaku di masa depan, berlaku di depan mata, berlaku di zaman kita. Macam hari ini kita nampak apabila keadaan 2020 yang lepas, dunia dilanda satu kejutan. Siapa pernah sangka seluruh dunia ini dah akan mengalami lockdown. Seluruh dunia mengalami satu masalah yang melibatkan manusia semuanya telah pun disimpan di dalam rumah masing-masing. Tak pernah dibayang, tapi itulah yang berlaku. Dalam Quran tidak diceritakan, tetapi dalam Quran ada strategi pembangunan, bagaimana dinampakkan tentang buyut-buyut, rumah-rumah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Benda ni berlaku, kan? Sampai satu masa bila masjid ditutup, semua rumah-rumah ni dikembalikan balik fungsinya sebagai tempat ibadah. Rumah-rumah ini menjadi kiblat kepada anak-anak untuk kembali balik melihat bagaimana kita nak lihat kiblat kita selama ni. Selama ni kita tak sedar. Anak duduk dekat universiti, cara pemakaian dia, cara bercakapnya, cara pertuturan, cara pergaulan dia macam mana. So sekarang ni bila anak duduk dekat rumah, anak tak boleh pergi sekolah, anak duduk di bawah naungan ibu bapa, bukan lagi di bawah naungan guru-guru, duduk di bawah naungan kita sendiri, baru kita kenal anak kita ni anak yang bagaimana. Baru kita kenal isteri kita isteri macam mana. Baru kita nampak rupa suami kita yang bagaimana. Bila kita dah duduk lebih daripada, ada itu kita kena berapa lama MCO, berbulan-bulan. Kita ambil asbab kita, jangan kita ambil asbab tempat lain lagi, kita ambil asbab kita dulu. Quran is very personalized. Kita kena baca Quran berdasarkan diri kita, konteksnya berdasarkan konteks keadaan diri kita.
kalau Quran ini diletak dekat Afrika Selatan, orang Afrika Selatan dah membaca keadaan berdasarkan konteks keadaan dia, sesuai dengan keadaan hukum hakam dan juga suasana mengikut fahaman yang mereka terpaksa hadapi. Kita ni duduk dalam keadaan kita sendiri yang kena tahu bagaimana kita nak keluarkan diri kita daripada ramat tadi, daripada keadaan hiruk pikuk, bingung, keadaan suasana manusia yang dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan penuh dengan jahiliah ini, untuk kita sendiri betulkan. Dan kemudian kita sendiri yang hadapi berdasarkan petunjuk Al-Quran. So ini memerlukan kepada satu institusi, yang mana institusi ini adalah institusi yang memahami seluruh isi kandungan Quran itu sebagai satu bentuk strategi. Dan rumah-rumah ini adalah rumah-rumah yang kita kena tahu di dalamnya adalah rumah yang ada Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau rumah itu ada Quran tetapi Quran itu tidak hidup, tidak dihidupkan, tidak dibacakan kepada anak-anak ataupun ahli keluarganya, maka Al-Quran itu kekal sebagai Al-Quran yang tidak jelas. Boleh dibaca dalam bahasa Arab tetapi tidak mampu menjelaskan. Boleh dibaca tetapi tidak jadi satu penjelasan. Boleh dibaca tetapi hanya jadi syair semata-mata. Yang itu yang kita kena faham. So masjid-masjid adalah masjid yang kita kena tahu hari ini adalah tempat sujud. Tempat sujud kita sendiri. Kena cek balik tempat sujud kita. Kalau suami, tempat sujudnya adalah rumah tangga dia. Kalau isteri, tempat sujudnya adalah dia mendengar perintah, mentaati perintah suaminya. Ruang lingkupnya adalah di perut rumah itu tadi. Kalau kata anak-anak, dia mesti mentaati kedua ibu dan bapanya. Itulah rumah yang dia kena duduk, dan dia juga kena jadi orang yang menjadi sepenuh ketaatannya ke dalam konteks rumah yang dibina tadi. So daripada hari pertama rumah itu dibina, adakah rumah kita sudah menjadi rumah yang benar-benar sujud kepada Allah secara total, seluruh isi rumah. Jadi setiap rumah ni bagaimana kiblat dia? Adakah kiblat kita selama ini, ada rumah dah elok dah rumah kita, tapi adakah rumah kita ni berkiblatkan kepada kiblat yang lain? Hari ni kena jentik sikit kepala otak tu. Kita kena tanya diri kita, betul lah kiblat kita semua menghala ke Mekah. Itu secara ritualnya kita hampak sejadah kita tu terus menghadap ke arah Baitullah, kemudian kita solat. Itu secara ritual yang kita buat 5 waktu sehari. Itu tidak ada kesalahan. Itu kiblat secara spiritual yang kita bawa dalam diri kita untuk mengatakan kita ini hidup bertuhan, hidup kita beragama. Itu kiblat yang spiritual. Masalahnya adalah kiblat yang kita tak sedar, yang kita hari-hari buat dalam keadaan kita berkiblatkan kepada fahaman yang lain. Yang ini yang tak ramai orang sedar. Kita nampak kiblat tu hanyalah dalam bentuk kiblat, dalam bentuk kita menghadapkan wajah kita ke arah Baitullahil Haram. Itu saja. Tapi kita lupa yang sebenarnya kiblat ini adalah bagaimana kita hadapkan wajah kita pula ke arah yang lain. Kita ada tempat mana lagi kita hadap? Kita menghadap fahaman-fahaman yang di luar daripada fahaman agama ni. Untuk solat, ya, sejadah kita betul-betul menghadap kiblat yang satu tu. Tapi dari sudut cara hidup, kita berkiblatkan banyak arah. Anak-anak kiblat ke arah Korea. Tengok anak-anak kita perangai macam mana. Tengok rambut dia, tengok baju dia, tengok apa yang dia suka makan. Tahu, makan dia tak makan Maggi macam mak bapak dia. Tahu, dia makan apa? Tu dia makan ramen. Lain. Cara hidup dah lain. Ini adalah satu bentuk kiblat. Kan? Anak-anak dengar punk rock, dengar daripada mana? Tu dapat daripada barat. Contohnya, cara pemakaian. Tengok anak kita pakai macam hip hop, style macam basketball punya player. Dah nampak kiblat dia macam mana. So kiblat ini adalah sesuatu yang kita letak dalam kepala sebagai satu arah tuju. Hidup tu bangkit tidur, tujuan dia dah lain. Tahu? Dari segi agama betul, kiblatnya ke arah kota Mekah. Tapi dari segi cara hidup, tidak. Tahu? Cara pemakaian kita, cara percakapan kita, kalau dalam rumah tu semua sembang bahasa Inggeris. Itu satu tanda.
Mana Melayunya? Dah hilang dah. Boleh sembang bahasa Inggeris, tak salah sembang bahasa Inggeris, kita tak kata pun benda itu sebagai satu yang salah. Tapi pembawakan daripada karakteristik anak itu tadi, dia membawa satu sikap yang berbeza. Berbeza itu baik kalau dia berdasarkan tunjang dan akar daripada agama. Tapi kalau dia berdasarkan sangka-sangka dan lebih kepada asabiah, lebih kepada cara hidup yang berbeza, tu dia tu, Kak Rahayu dah masuk dah. TV, handphone, gadget, TikTok, segala mak nenek itu, semua itu kiblatnya datang daripada mana? Daripada mana kita ni sedar-sedar saja kita dah termasuk dalam sistem tersebut. Ini tak perasan ni. Kita tak tahu. Kita tak sangka. Kita tak sedar. Tahu-tahu tengok-tengok anak sudah menguasai satu sikap yang ditanam benihnya daripada semua gejala-gejala yang datang daripada media-media yang ada dalam rumah kita. So media yang ada dalam rumah kita itu, itulah yang menjadi punca anak-anak kita tanpa sedar ataupun dengan sedar sudah menguasai anak kita melebihi daripada agama yang menguasai jiwa anak kita. Al-Quran menguasai diri anak kita. Yang keluar di mulut anak kita bukan Al-Quran. Yang keluar daripada mulut mereka adalah semua nyanyian-nyanyian berdasarkan nafsu mereka. So ini benda-benda yang kita nak kena faham. So kena bangkit daripada tidur ni. Mak bapak tak sedar yang sebenarnya bila setiap kali dia bangun daripada tidur, dia sedang melihat anaknya sedikit demi sedikit trajektori cara hidup mereka sedang mendekati ke arah jiwa yang salah. Cara pemakaian, tengok cara baju anak kita pakai, cara seluar anak kita pakai. Kalau rambut anak lelaki panjang saja, itu sudah tidak fitrah. Fitrah lelaki rambut dia pendek. Secara fitrah. Tak kira lah korang nak keluarkan dalil ke, kata Umar rambut panjang ke, ayah Abu Bakar rambut panjang, dye rambut color pakai apa? Pakai inai ke. Kemudian kata ada Rasulullah sendiri pun ada yang mengatakan, riwayat mengatakan rambut Nabi pun pernah panjang. Tolak tepi dulu yang tu, kita ambil fitrah akhir zaman. Nabi dia bagi tahu hadis ni, kalau nak pegang dengan hadis, jangan pegang yang awal-awal, pegang yang terakhir. Kita hari ni dapat hadis dah jumble up. Hadis yang sudah pun diputar belikkan, dikumpul-kumpul, dicampur adukkan sampai kita tak tahu yang mana satu yang awal, yang mana satu yang akhir. Kita cuma terima saja periwayatan itu, tapi kita tidak mendalami dari sudut strategi. Sunnah ada kaedah pembacaan dia. Itu sunnah. Dan kebanyakan kita ambil semua hadis itu, kadang-kala kita tidak memahami dari sudut maqasid. Kita cuma berpegang dari sudut hadis yang kita jadikan sebagai dalil. Nak jadi dalil, banyak kita boleh pakai dalil. Tapi untuk jadikan dia sebagai sesuatu yang mengistimbatkan hukum, sebagai isbat, untuk sabitkan benda itu sebagai satu bentuk hukum, itu secara fiqh. Tapi untuk memakainya dalam bentuk strategi agama, itu cara yang kita kena baca dalam bentuk yang lain. So ini adalah satu benda yang kita kena faham. Mak bapak tengok kiblat anak-anak, tengok ke mana hala tuju dia. So hari ni dah 2021. Hari ni dah 2021. Kita tinggalkan 2020 dalam keadaan macam mana rupa anak-anak kita, muhasabah balik, nilai balik, tengok balik sejauh mana 2020 itu telah membentuk jiwa anak-anak kita. Dalam tempoh pandemik yang berlaku, kita boleh kenal anak-anak kita sepatutnya. Apa dia suka, apa dia minat, apa dia tengok, cara pakaian dia depan mata kita, kita dah kenal anak-anak kita. Bukanlah kata kita nak strict sangat. Saya sendiri pun ada, saya pakai baju sedekah, orang bagi baju Hard Rock Cafe, saya pakai juga. Dah orang sedekah baju tu kan, buka kotak ada baju elok, kita pakai. Tak kisahlah compang-camping pun, tapi bajunya sesuai kita pakai untuk bekerja. Maksudnya itu bukan menandakan kita punya fanatism. Yang kita nak attend sekarang ni adalah berkiblatkan. Itu fanatism tau. Dia fanatik. Dia jadi satu bentuk yang religiously dia menghadap benda tu dengan satu kenikmatan dan keseronokan, keterujaan yang menyebabkan dia duduk dalam dunia itu. Yang ni kita nak kena betul. Kalau dah tengok cerita Korea, boleh hadap daripada pagi sampailah 24 jam sehari, ada masalah dengan jiwa anak kita. Ada orang kata, dalam PKP ni dah tak boleh keluar rumah. Dululah, bukan sekarang. Katalah dah PKP, tak boleh pergi mana, habis semua minta, okey apa cerita best ni, tolong cadangkan. Habis member-member bagi semua movie-movie yang ada. Bayangkan dalam 24 jam
bagi mereka yang otaknya kosong, bagi mereka yang jiwanya kosong, yang akan diisi kekosongan itu adalah dengan benda-benda yang lara, benda-benda yang lalai. Tapi bagi jiwa yang sedang mencari, sedang cuba untuk memperbaiki diri, kekosongan tadi itu akan diisi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang paling bermanfaat di dunia ini melainkan Al-Quran. So kita nak Al-Quran itu diinstal balik ke dalam dada anak-anak kita. Cuma cabaran dia adalah kiblat-kiblat yang sedang ditanam oleh Dajjal dalam sistem yang akan menyebabkan kita jadi orang yang lena, dibuai dengan keseronokan ini. Kita tak sedar pun apa yang berlaku depan mata kita adalah satu bentuk kejahilan yang sudah pun merebak seluruh dunia. Satu dunia sekarang mengalami ancaman yang sama. Nak kata kita ni saja sebagai umat Islam yang sedang diuji? Tak, satu dunia sedang diuji. Apa yang sedang dibawa oleh New World Order ke, apa yang dibawa oleh strategi Dajjal, berdasarkan apa yang dibawa oleh Israel, berdasarkan Yahudi dan Nasrani, apa sajalah plan mereka, kan, semua itu bukan hanya untuk menjatuhkan Islam, tetapi sebenarnya untuk menguasai seluruh dunia. Sama juga apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Zaman Nabi, kejahilan itu sebenarnya seluruh dunia. Tetapi asbab kebangkitan Nabi adalah untuk memerintahkan Nabi bangkit di kota Mekah dulu. Bila Nabi bangkit di kota Mekah, Nabi berusaha selama 13 tahun, tetapi kegagalan Nabi ketika itu adalah kerana Mekah sudah terlalu totok, terlalu jumud, terlalu payah untuk dipecahkan dia punya politik yang dibawa oleh Abu Jahal. Maka Rasulullah terpaksa mencari jalan keluar dan Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. So kalau tak boleh bina di tempat sendiri, antara siasahnya adalah kita kena keluar daripada kampung kita. Kita terpaksa bunuh diri kita di tempat yang kita duduk itu, walaupun kita sayang macam mana pun. Rumah kita, tanah air kita, tempat tinggal kita, ini tempat yang kita paling sayang, walaupun terpaksa tinggalkan, terpaksa bunuh diri untuk bertaubat, untuk meninggalkan satu tempat yang kita rasa kita payah nak bangkitkan agama, maka kita kena bangunkan di tempat yang lain. Jadi strategi Nabi adalah dengan mencari pemuda-pemuda yang boleh untuk membawa balik agama ini. So Rasulullah ketika itu sekitar tahun 4 kenabian, sekitar tahun keempat kenabian, sebenarnya Nabi sudah mula melakukan dakwah kepada mereka-mereka yang datang daripada luar kawasan Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Tapi fokus Nabi sepanjang tahun itu adalah pilgrims ataupun jemaah-jemaah haji dan umrah yang datang. Sebab laluannya mesti mereka akan masuk untuk menunaikan ibadah haji di kawasan Mina, kawasan Arafah dan seterusnya akan pergi ke Mekah, Baitullah. So dekat mana tempat yang Nabi dapat untuk memberikan penerangan, menyampaikan peringatan, memberikan tausiah apa semua? Tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah di Mina, tidak jauh daripada Jamrah. Sebab tu dekat situ ada satu masjid namanya Masjid Aqabah. Sebab apa? Dipanggil juga sebagai Masjid Bai'ah. Ni kalau siapa yang pergi haji, dia pergi waktu kita nak melontak tu, kan, kita lalu nak naik ke Mina, kita akan nampak dekat dengan sempadan Mina dengan Mekah itu, kita akan nampak satu masjid duduk dekat dalam pagar besi. Di situ dipanggil Masjid Bai'ah. Itu dipanggil Masjid Aqabah. Dia ada dua nama lah, Masjid Bai'ah, Masjid Aqabah. Masjid ni pun sebenarnya baru lagi ditemui. Tak lama dulu waktu mereka tengah buat expansion Jamrah itu, tengah buat excavation, korek, tiba-tiba terjumpa sebuah masjid yang masih lagi intact, sebagai sebuah tapak yang digunakan. Tapak lah, masjid tu dibina untuk memperingati peristiwa Aqabah itu, Bai'ah Aqabah. Lalu masjid itu dibina dan dijadikan sebagai tempat peringatan. Sekarang ni masjid tu dipagar lah. Kalau pergi 2 tahun lepas, masjid itu masih ada lagi lah. Tahun lepas tak boleh masuk, tapi yakin dan percaya masih wujud lagi kesan dia. Itu sebagai satu tanda. Pertama, tanda bahawa Rasulullah SAW begitu kuat semangat Nabi untuk menyampaikan dakwah ini keluar daripada kota Mekah. Walaupun secara terang-terangan Nabi terpaksa menghadapi puak-puak kabilah Mekah daripada kalangan-kalangan musyrikin Mekah waktu tu, Abu Jahal ni semua, tapi Nabi sudah menggerakkan kuda-kuda Nabi ni. Nabi dah mula melepaskan benda ni, dakwah keluar. That's why
Datangnya pemuda-pemuda Yathrib ni datang ke kota Mekah, waktu itu datang daripada 7 ke 8 kabilah, datang lalu bertalaki dengan Rasulullah. Di situ Nabi menyampaikan dakwah Nabi. Kenapa pemuda? Sebab pemuda ini adalah orang-orang yang nampak visi dan misi agama. So saya tak terkejut kalau saya tengok dekat dalam YouTube saya tu, walaupun tak ramai subscriber lagi, tapi pattern yang ada daripada penonton-penonton, sebab dia ada dua kaedah, kita membaca analitik. So kita tengok analitik tu, dia ada yang subscribe dengan unsubscribe. So kita buat channel tu untuk apa? Untuk kita letakkan kita punya semua video-video kita daripada 72 episod tu, kita nak lambatkan di situ, dan dia boleh jadi tempat untuk orang ulang kaji apa yang disampaikan dalam program Bicara Maqasid dekat channel saya lah. Buat masa ni saya letakkan di channel saya. Kalau tukar nama lepas ni tak ada masalah, kita tukar nama. So di situ ada beberapa episod yang kita dah letak. So kita membaca tanda. Kebanyakan yang menonton tu adalah daripada kalangan umur 30 ke 35 tahun. Di ruang usia macam tu. Second lebih kurang umur 34 ke umur 40 tahun. So ini antara umur yang just nice sebenarnya. So kita ni adalah orang yang sedang melalui satu fasa jatuh dan bangun. Bila mana kita melihat keadaan jatuh bangun diri kita sendiri, jatuh bangun agama ni satu dah. Kita tengok kadang-kadang Islam tu tinggi, kadang-kadang Islam tu rendah, kadang-kadang kita nampak baik, nampak cantik, kadang-kadang dipijak-pijak. Itu situasi Islam yang berlaku hari ni. So kita ni kena baca tanda. Macam mana Nabi memilih karakter pemuda? Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ni, cerita pemuda ini adalah cerita yang sangat-sangat penting dan signifikan dalam perbincangan dalam surah Al-Kahfi. Kenapa dalam ramai-ramai ni Allah highlightkan pemuda? Kenapa pemuda juga yang menyelamatkan agama, dan pemuda juga yang dibangkitkan daripada gua untuk menyampaikan risalah ini? So kita ni kena jadi golongan-golongan muda tu. Kita nak kena jadi golongan yang sedar bahawa kita adalah orang-orang yang terpilih untuk membangunkan balik Islam sesuai di zaman kita. Bukanlah nak menafikan yang berusia sikit. Kita adalah yang berusia kita, macam Umi Hafsah apa semua, Kak Rosnina apa semua bagai. Ini pun adalah golongan-golongan yang dah berusia, tapi mereka nampak jalan macam mana mereka nak bangunkan agama. Nampak kaedah, nampak cara, nampak satu ruang dan peluang untuk mendidik pula generasi yang baru. So pemuda-pemuda ni, inilah geng-geng yang Nabi ataupun Rasulullah sendiri fokus untuk apa? Sebab mereka ni adalah golongan yang akan menyambung pula risalah Nabi. So Nabi train. Sebab tu kita tengok di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu ramai daripada kalangan yang muda. Kita ada Ali, kita ada Ibnu Mas'ud, kita ada Ibnu Abbas. Semua ini adalah anak dan juga daripada kalangan anak saudara, anak sepupu, anak sahabat yang Nabi train, Nabi groom, Nabi bina. Lepas tu bila masuk saja ke kota Mekah, sampai saja ke Yathrib, tukar nama, masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah, masuk ke Yathrib dulu. Nabi gabungkan Ansar dan Muhajirin ini untuk disatukan, dan ini adalah satu siasah strategi Nabi. Kalau kita ikutkan, semua ini adalah untuk apa? Untuk masa depan agama. Nabi fokus sesuatu pasti akan berlaku selepas Rasulullah wafat. Ni kita kena faham. Ini ada satu sejarah yang kalau saya cerita sejarah ni, sebenarnya dia akan membuka mata kita dan dia akan membuatkan kita rasa kita dekat dengan Nabi. Satu peristiwa yang sangat-sangat terkesan adalah selepas pada peristiwa perang Siffin. So saya tak boleh nak cerita sebab sekarang dah 48 minit. Cuma saya nak bagi hint dan juga bagi sedikit assignment kepada semua. Buka buku sejarah, cari sirah Nabawiyah, fokuskan kepada perjuangan Nabi sekitar selepas Rasulullah membuka Madinah. Kalau kita baca ketika pembukaan ataupun kita dah start baca daripada kisah Nabi dapat wahyu sampailah ke fasa 13 tahun yang pertama itu, Mekah tak ada masalah, tapi cerita itu lebih kepada untuk akidah. Nabi lebih kepada training akidah. Train akidah daripada Yathrib, train akidah daripada kalangan sahabat, termasuklah dalam golongan-golongan nak mencari as-sabiqul awal tadi, nak mencipta karakter pemuda. So kita kena kenal nama-nama ni, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Kalau kita kenal Ali sendiri pun, karakter macam mana Nabi membina karakter dan juga sikap ada pada Ali ni, macam mana Nabi train golongan-golongan muda ni untuk membawa visi agama ni. Malangnya selepas saja Rasulullah wafat,
Okay, assignment tadi sebelum lupa. So baca, tengok selepas daripada pembukaan Kota Mekah sampailah Rasulullah wafat. Sebenarnya pembukaan Kota Mekah ni tak lama, selepas tahun ke-7 Hijrah kan. Tahun ke-7 Hijrah ni nak ke tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah wafat tu tahun ke-10. So ada 3 tahun saja yang kita boleh baca. Lepas daripada perang yang pertama tu masuk ke Kota Mekah, sampailah perang pertama yang berlaku pada perang Hunain kan. Di perang Hunain tu, selepas itu Nabi mula mengatur siasah untuk menyelamatkan Islam. Sebab apa? Sebab waktu tu dah mula masuk daripada kalangan-kalangan sahabat-sahabat Mekah, daripada golongan-golongan orang musyrikin Mekah yang asalnya menentang Nabi, kemudian mereka memeluk Islam. Ada yang memeluk kerana terpaksa, kerana mereka tak ada pilihan sebab Nabi sudah masuk ke Kota Mekah, lalu mereka masuk dengan harapan untuk menyelamatkan diri mereka dan akidah mereka, lalu mereka beriman dengan terpaksa. Ada cerita yang kita kena baca. Daripada situ, dan kita akan lihat macam mana politik selepas Rasulullah wafat dengan lebih jelas. Siapa golongan muda, siapa golongan tua. Jangan ingat benda ni tak ada. Ada. Selepas Rasulullah wafat, 2 pertembungan ini berlaku. Baik ketika Rasulullah bawa saja Islam ini sampai ke kemuncak, tapi bila Rasulullah wafat, saat saja Rasulullah wafat, semuanya sudah berlaku perubahan. Dari segi politik, dari segi siasah, Ansar dan Muhajirin dah mula bergaduh. Khaus dan Al-Jarraj dah mula memikirkan siapa yang layak untuk memimpin. Abu Bakar dan Umar mula terpaksa mengambil peranan. Lalu bagaimana pentadbiran kekhalifan yang pertama itu dipenuhi dengan segala macam konflik dan politik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua khalifah-khalifah ini dibunuh. Sampailah turun kepada Muawiyah, sampailah kepada Abbasiyah, binalah kerajaan Fatimiyah, sampailah dibangkitkan Uthmaniyah, jatuhnya Uthmaniyah pada 1924, lalu sampai kepada kita. Semua itu adalah sejarah yang kita kena tahu. Sebab tu, kalau kita nak bangkit daripada tidur yang lena ini, kekuatan yang kita kena pinjam hanyalah melalui sejarah. Kena akui, anak-anak kita tidak memahami sejarah Islam yang sebenar. Anak-anak kita ghalib hidup dalam dunia mereka, ghalib dalam dunia yang penuh dengan angan-angan dan sangka-sangka. Kita tak tahu anak kita sedang memahami apa daripada buku teks sekolah. Duduk dekat sekolah, pergi sekolah pendidikan Islam seminggu tak berapa jam. Dia nak cover topik itu, akidahnya lagi, taharahnya lagi, sirahnya lagi, fiqahnya lagi, tak banyak dia belajar. Kalau pergi sekolah biasa, aliran biasa, lagi kurang dia punya kefahaman. Pergi sekolah agama, memang banyak dia belajar, tetapi tidak banyak yang dibawa untuk membangkitkan diri dan jiwa, melainkan hanya untuk peperiksaan. So jangan bergantung kepada sekolah. Ibu bapa, ini adalah masa untuk kita bangkit, mendidik anak-anak kita dengan kefahaman Al-Quran yang sebenar. Didik mereka memahami tujuan dan juga fungsi diri mereka sebagai seorang Islam yang sebenar. Kita didik Al-Quran bukan sekadar mengajar bacaan. Kita nak mengajar siasah Al-Quran. Kita nak mengajar politik Al-Quran. Kita nak mengajar teknik Al-Quran sehingga dia boleh bangkit dan faham. An-Naba tadi tu, berita besar itu kita kena sampaikan. Nabi menerima An-Naba. An-Naba itu berita besar yang disampaikan khusus untuk Nabi, lalu diterjemahkan sebagai risalah, mencipta satu urusan pengutusan risalah-risalah kepada manusia lain. Lalu bangkitlah Nabi sebagai seorang Rasul. So kita ni adalah orang yang nak kena jadi orang yang tahu bagaimana nak menyampaikan siasah-siasah Nabi ni kepada mereka. Kena kejut. Cerita goncang ingat balik surah 7 ayat 171, cerita kena goncang mereka. Al-A'raf kena goncangkan mereka. So kita nak kena dapatkan benda ni dalam bentuk kefahaman. Sebagai mak bapak, ibu dan bapa dulu, first pendidikan kepada anak-anak. Sekarang ni homeschooling. Kena tahu 2021 kita ke arah homeschooling. Terpaksa. Tak kisahlah lepas ni sekolah buka balik. Sekolah buka sekolah. Itu peranan sekolah. Peranan kita sebagai mak bapak adalah kena sampaikan yang hak kebenaran. Supaya bila dia sampai ke sekolah, dia tahu nak menganalisa yang hak dengan yang batil. Sebab ada sejarah yang sudah pun dituba, diracun untuk tujuan pemesongan akidah.
Kena faham benda tu. Kalau tidak, kita pun 2 kali 5 dengan anak. Sebab kita dah kena 2 kali 5 dulu dengan mak bapak kita. Kita dituba dan diracun sampai kita tanyalah sejarah Nabi, tanyalah mak bapak sendiri, ramai-ramai kita ni mak bapak. Cuba duduk depan anak, cuba kita buka mulut cerita tentang sirah Nabi kepada anak kita sendiri. Sekarang, tanpa kita baca buku, boleh tak kita cerita A sampai Z? Kalau kita tak boleh cerita, maknanya kita sendiri kosong. So macam mana kita nak jadi seorang ibu dan bapa kalau kita sendiri pun kosong tentang Nabi? Kita boleh cerita dia nama Muhammad, kita boleh cerita ni, tapi bila kita nak cerita tentang Quran, kita sendiri tidak ada Quran di tangan, tidak ada Quran di dada. Kita sendiri tidak faham, kita sendiri tidak tahu bagaimana kita nak menjelaskan Quran itu kepada anak-anak kita. Kerana anak kita sudah lama hidup dalam Al-Quran yang versinya adalah version baca Quran tanpa faham. So di situ kita nak kena betulkan. Ada masa buka surah 3 ayat 191, kita tengok apa yang kita nak kena faham daripada cerita 3191. Okey. Sebelum tutup, kita baca tengok. Okey, surah 3. Masing-masing buka 3 ayat 191. Allah kata apa? Dia sedap sikit kalau kita tengok ayat 90 dulu, 190 dulu. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah kata waqtilafil lail, dan pergantian malam dan siang, al-lail wan nahar. So ceritanya dalam penciptaan siang dan malam, kita tengok siang dan malam yang ada depan mata kita. Kita nampak apa yang berlaku, siang langit jadi macam mana, malam jadi langit macam mana. Itu satu contoh. Tapi dalam keadaan lain, kita kena lihat macam mana Allah menggantikan jatuh bangunnya agama ini, pergantian Islam yang bangkit dan Islam yang jatuh berulang-ulang dalam kisah Al-Quran. Daripada Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sampailah kepada kita. Berapa kali Islam ni jatuh bangun dan jatuh bangun. Itulah pergantian siang dan malam. La ayatin, sungguh tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. So kita kena jadi orang yang berakal. Kita kena lihat apa yang berlaku pada langit dan bumi ini adalah satu tanda yang kita kena baca tandanya daripada zaman Adam sampai sekarang. Kena ingat, bulan yang sama, langit yang sama, bintang yang sama, bumi yang sama. Itulah bumi yang Adam duduk sampailah kepada kita. Yang Nabi Ibrahim mencari agama di bawah langit yang sama, bulan yang sama, di bawah tempat yang sama. Rasulullah SAW sendiri pun melihat bulan yang sama, melihat tempat yang sama. Kita pergi Mekah, itulah tanah yang Nabi duduk, tempat yang sama tak? Maksudnya kita semua ni adalah di satu fasa yang sedang kita duduk, melainkan fasa jatuh Islam itu dan bangunnya Islam itu hanyalah satu perubahan zaman. Kita pula diwariskan, kita pula digantikan untuk menggantikan umat-umat terdahulu, membangkitkan Islam di zaman kita. Sekarang ni Islam tengah lena, Islam tengah tidur, Islam duduk di bawah. Kita nak bangkitkan dia kembali ke atas. Allazina yazkuru, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman. So Allah suruh kita bangkit, berdiri, wa qu'udan, ada yang terduduk, ada yang kalau kita tengok kita pergi ke satu-satu negara itu, ada yang terpaksa duduk dalam keadaan tertindas, yang dikatakan wa ala junubihim, dan dia dalam pembaringan mereka. Ada yang terpaksa terbaring. Ini cerita tentang Islam yang sedang berlaku. Ada yang sedang tegak berdiri, ada yang nampak macam tak ada masalah, masuklah anasir apa, dia orang firm, ada tempat begitu. Ada tempat yang dalam keadaan terduduk, apa pun dah tak ada. Kalau kita pergi dekat Palestin, semua dalam keadaan terduduk, tak boleh buat apa dah. Sedangkan mereka ada wilayah, ada kekuasaan satu masa dulu, tapi bila Israel masuk, semua itu sudah dihapuskan. Akhirnya terduduk. Ada yang terbaring, terterap dah. Hari ni ada negara Islam yang langsung hilang daripada muka bumi, peta bumi
dunia. Samalah macam mana berlaku di Palestin. Ada negara yang terus kita tak nampak macam mana mereka nak bangkitkan balik Islam. Kita pernah berlaku dalam sejarah. Kota Melaka, wilayah yang kita lihat, satu wilayah yang penuh gah satu ketika dulu, hilang daripada sejarah. Sudah tidak ada daripada ni, melainkan tinggal namanya saja. So Allah kata apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang merenung, yang menggunakan akal tadi, yang berfikir fi khalqis samawati wal ard, pada urusan jatuh bangun agama, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang Allah ciptakan ini melainkan tidak ada sia-sia. So Allah kata apa? Ma khalaqta hadza batilan, tak ada pun yang Allah cipta ni sia-sia. Maksudnya apa berlaku dekat Palestin tak sia-sia, dia jadi pelajaran dan peringatan kepada kita. Untuk orang Palestin sendiri, mereka sendiri kena ambil pelajaran. Daripada tahun berapa? Daripada 1905, masuknya kibbutz yang pertama Israel, perpindahan, dipanggil sebagai aliyah yang pertama. Aliyah ini bahasa Israelnya perpindahan, bahasa kita hijrah. Okey, pada aliyah pertama, orang-orang Yahudi ni berpindah daripada Rusia masuk ke tanah Palestin. Mereka sudah pun mengatur strategi untuk membangunkan negara Israel. Lalu Israel bangkit di situ, menggantikan apa yang ada di Palestin. So itu pelajaran untuk kita, pelajaran juga untuk mereka. Dah nak masuk hampir 100 tahun lebih dah kalau kita kira. So kita pun kena ambil pelajaran. Apa berlaku di Turki daripada 1924, sekarang dah 2021. Maksudnya lagi 3 tahun genap 100 tahun. Apa yang berlaku di Turki itu sebagai satu peringatan dan pelajaran runtuhnya kekhalifahan umat Islam. Itu satu. So ada batil tak? Tak ada kebatilan. Allah buat berdasarkan cycle yang Allah dah tentukan, sunnatullah. Jatuh bangun Islam ni sesuai dengan fitrah langit dan bumi. Kita hanya baca tanda. Faqina azaban nar, subhanaka faqina azaban nar. Maka peliharalah kita ni daripada siksa azab. Kita ni kena beruntung duduk di negara kita, tanah air kita. Daripada dulu, selepas saja kita mencapai kemerdekaan 1957, kita dah dijauhi daripada azab merdeka. Tapi kita walaupun sudah tidak duduk dalam penjajahan dalam bentuk peperangan, tetapi kita duduk dalam penjajahan minda. Secara doktrinnya kita sedang dijajah dan kita sedang berperang dengan doktrin-doktrin Dajjal dan Barat yang sedang menguasai anak cucu cicit kita pula, untuk kita tunduk kepada mereka. Kita hidup berkhiblatkan mereka. So kita pun dalam perjuangan tak kena bangkit, kena berdiri. Ramai ibu bapa yang sudah terduduk, ada ramai ibu bapa yang sudah terbaring, yang mana dah bunuh diri kerana Covid, yang mana terduduk bankrupt, tak boleh bangkit, duduk dalam keadaan tak tahu nak buat apa, tak tahu nak bina jiwa, tak tahu nak bina anak-anak keluarga yang dah porak-poranda. Semua itu adalah benda yang kita kena baca. Tengok ayat 192. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka man, sesungguhnya engkau, siapa-siapa, tudqili, engkau masukkan annar, ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh engkau akan hina mereka. So ada tak daripada kita tengok perjalanan daripada zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, dan zaman Rasulullah sampai zaman kita, berapa banyak yang sudah mengalami kejatuhan, walaupun daripada umat Islam sendiri dah jatuh, tetapi Allah jatuhkan dalam keadaan azab yang sangat hina. Berlaku tak? Berlaku. Daripada kalangan umat-umat yang Allah hina. Kalau kaum-kaum yang terdahulu tu, kaum Nabi Lut, Allah hina macam mana? Berlaku tak? Berlaku. Zaman kita, ada tak umat-umat Islam sendiri yang mati mereka itu walaupun kita nampak dalam keadaan peperangan, tetapi itulah cara Allah hina mereka, sehingga mereka dilihat diazab di dunia lagi. Kalau di dunia dah diazab, dekat neraka akhirat nanti kena azab tak? Sama saja keadaan dia. So ini satu benda yang kita kena ambil pelajaran. Azab Allah itu Allah tunjuk di dunia untuk kita jadi pelajaran kepada yang hidup, yang masih boleh nampak benda itu sebagai satu peringatan. Allah suruh gunakan akal tak? Gunakan akal. Kemudian Allah kata apa? Wama, dan tidak lizalimina, bagi orang-orang yang zalim, min ansarin, daripada para penolong Allah. So tugas dan tanggungjawab kita sekarang ni adalah untuk kita menjadi golongan-golongan ansar.
kita nak jadi orang yang nak menolong Allah. So adakah kita ini sekadar nak jadi golongan-golongan yang hanya duduk di atas muka bumi ini, enjoy life ini, apa yang Allah bagi, tiap-tiap tahun sambut New Year, tiap-tiap tahun sambut Hari Raya, tiap-tiap tahun hidup makan bonus gaji apa semua, tapi kita lupa peranan kita di sisi Allah ni adalah untuk membangunkan balik agama dia yang sedang dipijak-pijak, yang sedang jatuh, yang sedang dituba. Kalau kita tak rasa depan mata kita ada masalah akhlak, kebejatan, riba yang ramai orang sedang mengalami nasib dikuasai oleh bank, dimiliki hidupnya oleh bank. Tahu, kerja bermati-matian sampai anak terabai, keluarga tertinggal hanya kerana nak membayar harta untuk tujuan-tujuan pinjaman, hutang. Jadi kita inilah jadi golongan-golongan yang tertipu dengan segala nikmat dunia sehingga kita terabai apakah kehendak akidah yang sebenar. So bangkit, bangun untuk menjadi golongan-golongan Ansarullah. Bangkit untuk jadi golongan yang membawa balik satu perjuangan untuk membina semula legasi Rasulullah SAW yang Nabi tinggalkan wasiatnya kepada kita melalui kitab dan sunnah. So ingat, saya ulang balik, recap balik. Sekarang ni masa untuk kita didik anak kita dengan dua kaedah. Pertama, kita kenalkan mereka muqaddam, tetapi dalam muqaddam itu ada satu surah namanya An-Naba. Kenalkan mereka apakah An-Naba itu, apakah berita besar yang kita kena kenalkan kepada mereka. Kalau mereka tidak kenal Rasulullah melalui sirahnya, maka kenalkanlah An-Naba itu seiring dengan sirah Nabi, supaya mereka boleh membaca bagaimana Nabi Rasulullah SAW itu dibangkitkan jiwanya daripada seorang anak yatim sampailah baginda bangkit menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang mampu memimpin manusia keluar daripada kejahilan di zaman baginda. So kita pun nak kena cipta anak yang begitu, bukan sekadar namakan anak nama Muhammad, tapi kita tak kenalkan fundamental dan juga impian seorang Muhammad itu untuk kita install kepada jiwa anak kita. Dah kena buat begitu. Kemudian kaedah kedua, ambil kaedah asbabun nuzul, kenalkan anak-anak kita dengan kaedah itu. Bagaimana surah dan wahyu yang pertama turun daripada surah Al-Alaq surah 96, kenalkan kemudiannya surah Al-Qalam surah 68, kemudian kenalkan surah Muzammil surah 73, kenalkan surah 74, surah Mudassir, pergi Al-Fatihah, kemudian kenalkan surah Al-Lahab. Ya, ini turutan-turutan yang turun berdasarkan asbabun nuzul sampai selesai 114 surah. Kena didik anak membaca begitu kalau kita nak anak kita faham fundamental agama. Kalau kita rasa selesa dengan Islam yang ada pada hari ini, selesa dengan agama nenek moyang yang kita warisi hari ini, fine, tak ada masalah. Teruskan dengan gembira apa yang kita ada pada hari ini. Tak perlu risau, tak perlu pening. Hidup macam orang biasa, tetapi yakinlah dalam keadaan kita sedang mencari ketenangan itu, kita akan diuji dengan segala macam badai yang akan menguji akidah kita. Pegang balik pada surah 3 Ali Imran 142. Dan lihat dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 6 dan ayat 7 yang kita buka pada minggu lepas. Itulah perhiasan dunia yang kita nak kena fahami. Adakah kita ini akan menjadi siapakah yang ahsanu amala di sisi Allah? InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat nikmat itu sekiranya kita mencari dan kita memahami apakah tujuan hidup kita sebagai seorang yang sedang tidur ini. Kita bangkit, buka mata, cari di manakah Islam yang kita nak. Islam yang bagaimana yang Rasulullah nak. Bagaimana yang Allah kehendaki. Adakah kita hidup dalam acuan itu ataupun kita sedang hidup di dalam acuan kehidupan jahiliah yang dicipta oleh Dajjal yang akhirnya menguasai kita sehingga kita sendiri tidak jelas hakikat Islam yang sebenar. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Dah pukul 12.13. Minta maaf, panjang saya cerita 1 jam ni, tak berhenti. Tapi di situlah usaha saya untuk menampakkan suasana dan situasi yang berlaku yang kita kena faham sebagai seorang ibu bapa. Ini adalah masa untuk kita bangun daripada tidur yang lena. Kita bangkit. Kita bukan lagi jadi ibu bapa yang sama. 2020 mengajar kita bahawa agama itu bukan lagi bergantung kepada sekolah, bukan lagi bergantung kepada ustaz dan ustazah. Sekolah itu adalah satu bentuk school of thought yang kita kena install kepada anak kita bermula daripada rumah kita. Mulakan 2021 ini dengan betul, dengan langkah yang tepat. Kalau kita dah lama kenal Quran, hari ini kita kembali balik kepada Quran.
azamkan tahun ni kita settle bacaan Al-Quran itu dengan kefahaman, bukan lagi dengan bacaan sangka-sangka. Cari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah daripada surah 5 ayat 35. Carilah wasilah untuk kita kembali semula kepada Allah berdasarkan petunjuk yang hak, bukan lagi hanya menjadi orang yang dalam keadaan sangka-sangka. Surah 10 ayat 36. Daripada situ kita nak keluar daripada acuan nenek moyang kita, daripada surah Al-Baqarah ayat 170. Daripada situ kita nak keluar daripada fahaman kita ikut kebanyakan manusia, daripada surah 6 surah Al-An'am ayat 116. Daripada situlah maka kita akan tahu bahawasanya kita ini sedang berjalan mengikut Fatihah yang sebenar ataupun kita mengikut Fatihah yang kita hanya lagu-lagukan sahaja. Okey, terima kasih kepada semua. Kalau ada soalan, ada pertanyaan, terus masuk ke dalam grup Bicara Maqasid, sahabat Bicara Maqasid. Di situ kita akan sembang panjang. Kesan dan pesan, jangan lupa tolong sharekan. Di situ kita dapat jadikannya sebagai perbahasan untuk kita jadikan sebagai perbincangan mingguan itu, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Salam Jumaat barakah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan usia, umur yang panjang, nyawa yang bermanfaat dengan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan perjuangan kita sebagai seorang Muslim yang sebenar-benar bertakwa dan berusaha untuk kembalikan balik Islam itu secara kafah, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya sekiranya ada tersalah cakap dan dibetulkan di masa akan datang, insya-Allah. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.